Okey, dan terima kasih. Kalau kita lihat dari segi kejayaan, kita tak boleh nak ukurkan dalam bentuk ukuran pembaris, kalkulatif ataupun, yalah. Okey, kita ukurkan. Kami saya di daftar dinilaikan dari segi industri. Kita ukur dari segi kemampuan bekerja dengan nilaian yang berbayar. Contoh, satu kerja yang dibayar dengan nilai RM50,000. RM50,000 besar, terlalu besar. Dan 70% dikendalikan oleh pelajar-pelajar WBL. Pada saya satu ukuran yang wow. Kalau kita buat assignment, kalau kita buat assignment waktu belajar, itu kita nilai, bagi permakahan, selalu saya jemput jadi juri. Oh, saya bagi 80. Tak sama dengan kejayaan bila dibayar oleh agensi ataupun jabatan lain RM50,000 untuk live streaming on air. Okay, kita go to the slide. On air, kita tengok. Bila kita sebut on air, satu benda yang cukup menggigil. Ini yang berlaku tadi. Tuan Luke kita kata kami di studio memang melibatkan that level ini. Bila saya sebut level ini, maksud dia dikendalikan oleh pelajar-pelajar WBL. Okeylah, kita balik kepada nilai peralatan, equipment yang saya ada. Okey, then kita lihat dari segi equipment yang kita ada. So, bilik ini bilik yang berbayar. Bilik ini hari ini dikendalikan oleh pelajar WBL. So, kalau kita lihat dari segi kita lihat dari segi kejayaan. Apa akan hasil pelajar ini bila dah keluar? Maksud dia mengendalikan kamera. Dia mengendalikan the switcher. Alat yang control camera 1, camera 2. Contoh, kita go to this is a camera, right? Then, okay. So, then this is a third camera. Then back to the master, right? So, memang saya ciptakan untuk dia orang, pelajar-pelajar berada dalam studio. Imagine that, selama 3 SEMs, dia orang ni, inilah kerja dia orang. Sehinggalah saya hanya datang, bawa beg, masuk dalam studio, letak, start, live to be on air. So, kejayaan itu diukur dekat situ. Kalau pada saya, kalau tanya dari segi recommendation saya, industri mana yang nak ambil? Saya kata, you dah boleh ambil pelajar ini bekerja. You kena bayar kat dia 2,500 atau 3,500. Kenapa? Sebab you serah kepada satu kunci kepada dia. Dia boleh operate to your equipment. Then you boleh transmit to be live. Dia orang akan tahu tentang IoT, Internet of Things. Dia orang akan buat checking tentang speed test. Dia orang akan buat color separation. So dia orang buat virtual studio. Sebab ini adalah kejayaan WBL. Ini yang sebenarnya yang November 2016 dulu saya sanggup turun ke Penang. Saya sanggup untuk bersama, macam Cik Syah kata tadi, tak berbayar. Memang saya akui. Sampai hari ini pun saya selalu sebut, tolong jemput saya untuk jumpa pelajar. Walaupun saya tidak memohon, tidak claim, pada saya bukan kata hebat, tidak. Sebab pengorbanan itu perlu dilakukan. Apa yang kita lihat dari segi kejayaan? Kita dah lihat dari segi kejayaan yang dilalui. Dah ada pelajar yang sambung buat degree. Walaupun pelajar dulu peringkat awal, agak bermasalah. Tu adat. Kalau kita kira, kita nilai dari segi kebolehpasaran hari ini, yes, terbukti sudah. Dan saya bawa pelajar-pelajar yang ada hari ini dalam program-program agensi kerajaan. So, maknanya kebolehpasaran itu dah nampak lebih hebat sebab dengan adanya program WBL. Bagi di industri, kami dah dapat mengurangkan kos untuk melahirkan tenaga mahir, untuk melahirkan berpengalaman. So, diorang dah ada 1 tahun pengalaman. So, diorang dah ada 10 bulan pengalaman. So, diorang dah ada cuma proses pendidikan.
Kalau kita lihat dari segi disiplin, yes, itu attitude. Kita tidak boleh bawa ke dalam sistem pendidikan. Pribadi seseorang itu kita cuba bentuk. Kita cuba bawa dia, kita cuba tarik dia minat. So kami, apa yang kami dapat di hasil daripada WBL ini adalah satu kejayaan yang cukup besar. Kejayaan cukup besar. Sebab bilik ini sekarang dikendalikan oleh pelajar-pelajar WBL. Sebelum ni kami dah melakukan international event untuk Jabatan Alam Sekitar. Pelajar-pelajar WBL berada dalam ni. 80%, 20% adalah kami orang industri. So bayangkan kalau program-program yang dibayar dengan 30, 40, 50 ribu boleh dikendalikan oleh pelajar. Dan nampak tak? Dia orang tidur di dalam studio. Kenapa? Dia orang very committed. Dia orang komitmen. Takut pagi besok tak boleh bangun. Saya terapkan nilai-nilai itu supaya one time, 1 second kita do is a good, there is a good. Satu saat kita melakukan mistake there, setahun dipercakapkan. There. Sebab tu saya kata, the best you do, don't mistake. Maksudnya, try. Kita tahu kita akan menghadapi. So, ramai yang Cik Syah dah kenal Cikgu Sharif ni, ramai pelajar tak nak datang ke Zaftrat sebenarnya. Sebab Zaftrat ni adalah satu tempat yang bukan untuk holiday. Zaftrat bukan untuk happy hour. Zaftrat tak cukup hari untuk bekerja. Terus terang, kami bekerja siang, pagi, malam, dan ni pun ada pelajar yang patut nak habis bulan 12, tapi dia kena ikut kami ke Langkawi untuk satu event lagi. Dah, maksudnya kejayaan dah. Kalau dikira industri kami memilih. Kalau tak ada value, yes, kami try untuk nak grab about the value. Tetapi kalau value itu tidak mendatangkan income kepada value kepada company, kami akan skip pada. Tetapi pendekatan yang kita buat, konsep WBL yang ada tak sama dengan LI ataupun praktikal yang dibuat oleh agensi pusat pendidikan lain. Kerana saya selalu mempertahankan 1 tahun. Kenapa? Sebab proses pendidikan, proses pembelajaran, skill, hands on, bukan boleh diketik by esok dah jadi. No. Betul. Kalau kita ambil 6 bulan, tolak cuti 2 bulan, kita hanya ada 4 bulan. 4 bulan 4 kali 3, 120 hari saja. Bila 120 hari saja, sama juga dengan Bro Luke, my brother kata tadi, dengan PKP, dengan COVID, dengan pandemik semua, kadang-kadang ke hulu dan ke hilir. So, apa jadi kepada pelajar? Apa jadi kepada generasi? Apa jadi kepada industri? Alhamdulillah, masih lagi mempertahankan 1 tahun, kerana 1 tahun kita hanya ada 10 bulan saja untuk proses pembelajaran bekerja bersama industri. Untuk maklumat semua, bukan senang. Jangan fikir, mudahlah kami nak pergi industri duduk dengan dia orang. Orang industri, dia kena bekerja. Dia kena cari income untuk bayar overhead. So, peralatan-peralatan dia mahal. Bolehkah kita memberi kepada pelajar? Bolehkah kita percaya kepada pelajar? Bolehkah ada sifat trusted itu kepada pelajar? Tapi Alhamdulillah, saya lihat beberapa industri yang Cik Sal dah sebut tadi, sampai ke hari ini, kita sudah banyak penambahbaikan. Kita dah nampak perkembangan yang cukup membanggakan. Sebab peringkat awal, Cik Sal, peringkat awal betapa struggle-nya kita. Tengah malam kita kena jawab WhatsApp, tengah malam budak di reject, tengah malam budak buat hal. Tetapi asam garam perjalanan dalam WBL melahirkan insan-insan hebat. Itu yang kita nak. Jangan takut, jangan bimbang dari segi apa akan jadi. Kami di Zaftrat, kami bersama Cikgu Sharif sentiasa mengalu-ngalukan program WBL ini diteruskan supaya melahirkan lebih banyak insan-insan yang berada dalam industri. Jangan kita fikir pelajar besok dia keluar, dia nak bekerja, dia cari kerja, minta gaji besar. Tetapi saya terapkan dia orang berkonsepkan entrepreneur, keusahawanan, iaitu
Bila dia orang boleh mahir dalam bidang, dia orang boleh menciptakan peluang-peluang perniagaan dan boleh menjadikan pembayar gaji kepada kawan-kawan yang lain. Dan baru negara boleh maju. Baru kita akan lihat satu perkembangan yang proses pendidikan yang dibuat menggunakan perkataan WBL. This good. Right. So mungkin di akhir nanti saya akan jemput pelajar-pelajar ini masuk dalam program, dalam live bersama saya untuk kita lihat. Dan saya akan return apa dia orang buat sebenarnya. Itulah kejayaan. Itulah yang kita nak. Dan pada saya, program WBL jangan dipendekkan. Program WBL jangan dihapuskan. Sebab orang industri amat memerlukan apa yang kita lakukan. Sebab tu Cikgu Sharif sentiasa akan menolong ataupun membantu pihak PMTG dari masa ke semasa tanpa ada perkataan is no, kecuali bertindih tarikh, insyaAllah. Okey, so saya rasa 10 minit yang diberi kepada saya. Alhamdulillah. Terima kasih moderator. Terima kasih Cikgu Terima kasih Bebel saya pagi ini. Ya Allah, tak tahu. Okey.